Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Aril, sihat Aril? Sihat, Alhamdulillah. Kita dalam apa ni Aril lagi? Itulah. Rasa macam mana? Kita dalam apa ni? Kita dalam podcast transformasi. Sorry. Agak sejuk ni lah dah ini. masuk dekat 5 kau tahu. Aku nak cakap dengan kau ni dah masuk season berapa? Siri ke-5 kot. Aril masih cakap pelat-pelat. Ril, kau makan gaji buta ni Ril. Aku kan baby lagi. Aku kena report dengan producer ni. Tapi tak apalah, kita lupakan Aril. Aril ni memang kadang-kadang tak ada function aku cakap dengan korang ni. Tu yang aku geram. Bila dia seorang tadi kan, kalau kau tengok nanti episod dia seorang kan. Tapi kalau aku tak ada kau bosan kan. Tapi aku pernah buat episod seorang kan. Kau tak ada. Tapi kalau kita sekarang ni kan, betul? kita dalam mood pilihan raya. Bukan mood pemilihan parti bersatu ni. Betul. So kita memang sekarang akan bawa banyak kandidat-kandidat yang akan kontes dalam ni. Tapi sebelum kita nak pergi ke arah tu, jangan lupa like, share and subscribe. Betul. Teknokrat TV untuk kita punya podcast kali ni, Transparency Teknokrat, dalam siri yang baru. Kita punya episod yang baru dengan bersama calon kita yang baru, kandidat kita yang baru. Aril boleh kenalkan, jangan buat makan gaji buta Aril, jalan kerja. Tak, aku bagi kau jalan dulu cakap. Tak boleh. Sekarang kau jalan. Uda ni kalau bagi sekali cakap, dia memang tak boleh nak berhenti. Tak, kadang-kadang selak. Tak tahu, tunggu dia punya bateri low, tak tahu bila. Okey. Kita tak nak cerita dia. Okey. Kita teruskan dengan kita punya jemputan khas daripada Perak. Jauh. Oh, Perak. Jauh. Mai Jauh. Perak. Okey, kita kenalkan saudara Airil Jalaluddin, atau kita panggil adinda saya, Airil. Lebih kurang nama saya je, tapi dia tambah I. Kan? Handsome sikit saya. So, Airil apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih kekanda ku Aril. Airil yang saya kenal ya Airil. Airil ni seorang yang naik pengurusi GPMS Negeri Perak, betul? Betul. Naik pengurusi 3. Dan saya Esko GPMS Negeri Wilayah. Kau tak payah ulang benda tu. Tak kena kau beritahu. terbuang. Kau Supaya- Selangor. Orang tak nak. Supaya gap tu ada. Bukan GPMS, apa, GPMS. dia datang asal Perak. Engkau tu orang Selangor pergi KL, kenapa orang Selangor tak nak? Orang Selangor tu tak tahu lah. Itu sebab boleh jadi mantan Ril. Ini okey, sekarang ni Airil. Ya. Boleh perkenalkan diri, ada berapa lama kau ada dalam Persatu ni? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ceramah sangat. Itu ceramah. Sabar. Santai, relax. Baik. Promo sangat. Dia punya pakaian pun dah seram ni. Tak, dia mungkin mood dia. Mood, okey. Podcast ni boleh jadi podcast seram tu. Baik. Saya di dalam Bersatu dikenali sebagai Airil Jalaluddin. Ya. Kalau nama panjang saya tu panjang betul. Betul. Kan? Dan saya mula menyertai Bersatu ini sejak tahun 2018, 15 Disember 2019. Okey. 15 Disember 2019. Dan parti Bersatu ini merupakan, saya kira, parti yang kedua lah untuk diri saya. Sebelum keris lah. Sebelum ke? Keris lah. Sebelum ni keris lah. Oh, keris. Sama lah kan. Keris yang terbuang. Dia bukanlah terbuang kan. Tak, maksud saya uda. Uda Lu kena tanam. Kena tanam. Dan juga saya di dalam Bersatu ini, saya merupakan penolong setiausaha Armada Bahagian Pasir Salak. Merangkap ahli jawatankuasa Armada Bahagian Pasir Salak yang dipilih, lepas tu dilantik ke PSU. Dan dalam Pemuda Perikatan Nasional Kawasan Pasir Salak, saya merupakan ketua penerangan. Boleh dahsyat. Orang yang selalu bercakap ni penerangan ni. Tak, portfolio dahsyat tu. SU, AJK, penerangan. Itulah teknokrat. Okay, Ril. Aku nak tanya So kau masuk 2019 2019. So 2019 masuk zaman-zaman Sadiq lah. Selepas Sadiq masuk zaman Wah. Zaman Wah. Kau masuk zaman Wah lah. So selama kau kau beralih daripada keris pergi ke bunga raya ni. Apa faktor yang bawa kau pergi bunga raya? Dia pertamanya adalah ketika itu umur ataupun usia yang sangat muda. Dan kita masih lagi mencari platform yang bersesuaian. Dan pada ketika itu parti keris sebelum itu mengadakan pemilihan. Dan kalau masih ingat, jawatan presiden itu direbut 3 calon. Datuk Seri Zahid Hamidi, Khairi Jamaluddin, dan juga Tengku Razali. Alright. Saya mengidolakan Khairi Jamaluddin.
KJ. Ini dia tak sambung, aku boleh sambung. Jawapannya kalau kita panggil, kalau dalam UMNO kita panggil, dia sudah kena trompet jadi exhaust. Kau faham tak maksud tu? Tak faham. Tak faham. Maksudnya apabila kau tak duduk satu camp yang besar, kan kau masuk, okey, kita ada presiden. Bila camp presiden kita panggil camp kerajaan. Kalau kau tak ada, kau akan jadi camp swasta. So akan ada seorang yang akan main kompang untuk bunuh kau. Dan kalau kau masuk kontes kau paling last, itu kata kau akan jadi exhaust. Okey, faham. Ada seorang main trompet, seorang jadi exhaust. Ini orang lama, dia pun pernah jadi exhaust lah tu. Kita tak sempat kontes. Tak pernah. Ini budak tak boleh bagi hidup. Dia tanam awal-awal. Tapi maksudnya apa beza dia? Bila kau masuk bersatu, kan kau masuk bersatu, masuk armada pula tu. Game kan? Kau daripada UMNO. UMNO ni aku percaya satu parti yang very experience dari segi pengurusannya. Banyak benda lah. Masuk bersatu yang junior ni. So, budaya tu sama ke atau beza? Kalau nak katakan UMNO dengan bersatu ni ada persamaan, semestinya ada. Dari segi wadah perjuangan dia, daripada segi sudut pembawakan dia dan sebagainya. Dan sudah pastinya daripada peringkat akar umbi itu, kalau nak dibandingkan bunga raya dan juga keris ini, memang ada sedikit perbezaan lah. Tetapi kenapa saya memilih bunga raya pada ketika itu adalah kerana melihat daripada sudut perjuangan yang dipegang, idealisme untuk orang Melayu. Kiranya kita ni fighter orang Melayu lah, kan. Dan menyebabkan pada ketika itu juga saya melihat bahawa parti bersatu ini parti yang baru, dan saya rasa mungkin di sini saya boleh mengambil ruang dan peluang untuk orang kata lebih banyak belajar, dan juga mungkin ada orang kata peluang-peluang yang boleh saya isi. Bukanlah kata mudah, tetapi orang kata perjalanan itu tidaklah begitu terlalu sukar seperti mana yang parti yang dah terlalu lama ini. Ya, betul. Roni dan sebagainya. Betul. Sebab tu dia kata dia punya budaya tu. Sebab kadang-kadang kalau sebab kau tanya aku, yalah aku yang datang pada UMNO kan. So sedikit pengetahuan tentang cara berpolitik. Dan aku masuk bersatu macam aku cakap hari kan. Aku masuk atas platform Armada. Bila masuk Armada kata, "Ui, Armada ni dalam satu ni lain sikit, tak macam pemuda UMNO." Lain sangat. Sebab kau rojak budak kau ambil budak yang tak ada knowledge politik, semua kau himpun, kau bawa mahasiswa semua kau haruk satu kali. So dia cara dia macam mana nak berurusan di peringkat bahagian tu memang agak kecamuk lah. Sebab orang yang tak ada asas kan kau panggil memang berperang lah. Tapi bila yang kau ada basic, macam aku cakap, siapa yang ada basic ni selamat lah. Dia tahu macam mana dia punya perjalanan. Tapi masa tu ramai-ramai masuk pun atas satu wadah perjuangan. Betul kan? Tapi dia tu cakap dia the culture is not the same. There's a problem. Kan kalau kau masuk UMNO, kau ketua pemuda, kau ketua bahagian. Tapi bila kau kata aku ketua bahagian, so ketua pemuda akan no, this a boss. Tapi kita duduk dalam Armada, aku ketua Armada, aku duduk apa. Ini reality. Memang tak boleh nafi kan. Dia tak ada beli. Itu sebab budaya. So sekarang ni kita dah masuk kali kedua punya pemilihan. Adakah benda tu masih kekal atau berubah? Nak tanya kau ni Aidil. Aku tak tahu, Selangor mesti cerita kita di setiap bahagian berbeza. Tak setiap semua bahagian sama. Biasa yang sama ni jawapan dia senang je. Bahagian kalau cerita bahagian yang sama ni susah je. Tak ada yang senang. Melainkan dia ada kebetulan kelebihan di tempat dia, ketua bahagian dia YB dan jadi YB kerajaan, akan ada sedikit kelebihan dari segi dana dan sebagainya. Kalau tempat yang tak ada, dia jadi anak yatim, ada pun tetap kisah yang sama. Susah. Tapi ada kisah permainan atau cerita yang menarik atau cerita perjalanan bahagian tak sama. Betul. Yang sini macam ni, dia dengan ketua bahagian macam ni. Yang ini dengan ketua Armada dia hero, dia jadi lain. So macam kau punya tempat macam mana? Di Pasir Salak. Perak Usul lah. Kalau kata generalnya Perak lah. Kalau usulnya Pasir Salak lah. Kalau tempat tahu jangan main-main tau. Tajudin tu jangan main-main. Di Pasir Salak ni alhamdulillah ketua bahagiannya merupakan seorang yang berhormat, dan pada ketika itu kita menjadi kerajaan dan juga banyak juga perkara-perkara yang orang kata begitu mudah perjalanannya itu. Dan di Pasir Salak ini untuk pengetahuan Uda dan juga Aril pula. Untuk pengetahuan Uda dan Aril, pada PRU yang lepas kita menang 3-0. Parlimen, DUN
Dun ada 2, satu Dun Sungai Manik dan satu Dun Kampung Gajah. Yelah, Parlimen mana? Pasir Salak. Pasir Pasal Salak. salah tu Tajudin ni. Ya, Tajudin tak masuk kontes. Gila kalau dah masuk kontes. Bukan senang kalah korang tua tu. Itu yang aku nak tanya. Adakah disebabkan Tajudin ni dia memberi orang kata rezeki sikit pada Bersatu ni, ataupun memang Bersatu ni diterima di Pasir Salak? Pada saya macam Uda kata tadilah, mungkin saya nampak antara salah satu faktor kemenangan sebab Tajudin tak masuk kontes, tak masuk pertandingan. Sebab Tajudin ni kita tak boleh nafikan. Big figure. Big figure. Ini Very Pasir big. Salak. Tak pernah kalah Tak pernah kalah. Maksudnya jangan main gila. Dia sama macam Syahidan Kasim in Perlis. kalau andai kata kita ketengahkan dia tu, dia boleh menang lagi. Boleh, Ibaratnya kan. Dan dalam masa yang sama juga saya fikir sebab penyumbang utama yang memberi kemenangan 3-0 di Pasir Salak tu adalah pengundi muda. Pengundi muda ni kalau contoh di kawasan saya, di kawasan Langkap, PDN Langkap, kita tak silap saya ada 11 saluran. Saya saluran yang paling termuda lah kiranya. Boleh dikatakan solid memang ke arah Perikatan Nasional. Jadi sokongan anak muda pada ketika itu memang sangat utuh, sangat kuat ke arah Perikatan Nasional, dan alhamdulillah dapat diterjemahkan melalui kemenangan 3-0 di Parlimen Pasir Salak. Okay, itu satu benda yang baik. So okay, ni Rel nak tanya. Since kau dah cakap macam tu, so kita tahu PRU 16 is not an easy game. Kan kau kebetulan duduk di Pusat Khidmat. So macam mana nak mengekalkan sokongan anak muda tu Isya? Kau sebagai pegawai khas dan kau antara orang yang akan advise YB. Yalah, momentum tu adakah mesti macam tu ataupun naik lagi? Dia sedang Rel. Ombak ni tak hari-hari tsunami. Yelah. Ada ketika laut tu tenang. Dan ada ketika laut bergelora. So macam mana kita nak memastikan we already get the support from the youth kan, anak muda. So macam mana nak kekal? Sebab bila sekarang kita bukan di peringkat kerajaan, it's not the easy game. Macam kau yang sendiri, apa yang kau buat? Okay, untuk pengetahuan Uda dan Aril, aku berkhidmat di Dun Cangkat Jom, Parlimen Teluk Intan. Oh, okay. Dia ada different, dia ada perbezaan sikit demografi dia tu. Di Pasir Salak, tak silap aku, memang kebanyakan over 60% memang pengundi Melayu. Di Dun Cangkat Jom ini, mostly-nya adalah masih pengundi Melayu, tapi 51% something. Tak besar lah. Tak besar. 51% macam tu je. Dan selebihnya tu adalah kaum yang ni lah, yang lain-lain tu. Jadi, apa yang aku boleh bagi perbezaan di Pasir Salak dan juga di Teluk Intan tempat aku berkhidmat sekarang adalah di Teluk Intan ini, cara untuk mengambil hati anak muda ni semula adalah simple je. Kita menonjolkan pemimpin itu rajin turun padang. Sebagai contohnya di kawasan Dun Cangkat Jom ni, bos aku YB Haji Naziruddin Haji Muhammad Bandi, dia ada satu inisiatif di mana setiap bulan dia akan cuba turun ke semua tempat yang berada di Dun Cangkat Jom. Never fail Never fail. Dahsyat. Setakat ni. Handal. Dan dia pergi rumah ke rumah. Ini sentuhan lain Ini barang lain barang. Nusuk dalam hati. Dan itu yang kita nak sebenarnya. Aku tak sure di Selangor buat perkara ni ataupun tidak. Tak, sejujurnya dia tak semua YB. Tak kesemuanya. Tapi yang bestnya adalah yang aku boleh kongsikan di sini di Dun Cangkat Jom ni, apa yang inisiatif yang YB aku buat, kita boleh makan tengah hari baik dekat rumah pengundi tu. Itu betul, dia satu, cuma dia jadi macam dia orang panggil personal touch. Dia personal touch. Betul punya santun orang cakap. Sebab situasi ni biasanya kita akan nampak bila time PRU je. Tapi bos aku ni buat sebelum PRU lagi. Dan yang aku paling best adalah bila mana kita setting satu masa, okey, katalah kita nak turun satu kawasan ni, contoh kita nak turun Sungai Samak lah katakan. Okey, saya nak makan tengah hari ni, akan ada orang offer. Okey YB, tak apa, makan rumah saya. Kau punya apa yang dibuat dah satu usaha inisiatif yang YB buat tu, bagi aku is something yang wow bombastic lah. Tak semua, aku akui, tak semua YB mampu lakukan. Nak pergi rumah ke rumah every month, never fail. Siap makan tengah hari, Mat. Currently yang aku nampak lah, sebab benda tu nampak dalam media sosial. Kat TikTok aku lalu di Melaka ada buat lah seorang ke. Seorang Melaka buat. Tapi aku tak sangka rupa je dalam satu buat dia buat. Itulah kebanyakan. Tapi sekarang ni kenapa aku saja tanya benda-benda macam ni Rel? Ada sebab. Mesti ada sebab. Sebab kita dalam fasa apa? Kira pemilihan. Kita nak memilih seorang ketua. Betul?
Okey, kena faham ketua ni bukan walaupun ketua tu satulah. Yalah. Ketua timbalan Exco ni pun sebenarnya ada suara-suara pemimpin yang berada di peringkat tertinggi. Peranan dia orang penting juga. Sangat gila. Penting. Dulu ada Exco tapi tak pernah nampak lah. Aku pun tak tahulah. Rupanya ingat dekat dia sebab terjangkit juga MPT pun lebih kurang kan. Wibu. Tapi jangan marah lah. Kita cakap janganlah marah bos-bos ni. Tapi sebagai anak muda yang berada di peringkat Gaumbi, inilah suara yang nak disampaikan. Jadi kita nak pergi balik ke Airil ni. Nak tanya Airil, bertanding ke? Saya bertanding. Untuk pemilihan kali ini, saya menawarkan diri sebagai calon ahli jawatan kuasa Armada Bersatu Malaysia. Exco ni. Exco lah. Dia sebab dalam borang pencalonan tu dia tanda kotak ahli jawatan kuasa. Kalau dia tulis Exco, aku cakap Exco lah. Kita sebab kena dalam balik. perlembagaan pun memang tulis ahli jawatan kuasa. Betul. Kenapa Rin yang buat kau terpanggil untuk bertanding Exco kali ni? Pertamanya adalah aku rasa ini adalah masa untuk aku mewakafkan diri aku kepada parti. Sebelum ini pun bukanlah kata tak pernah wakaf. Sebelum ni pun aku turun program dan aku bantu dan segenap usaha apa yang Armada buat seboleh-bolehnya, kalau aku ada ruang dan tempoh waktu untuk aku bersama, aku akan turun bersama dengan kepimpinan Armada. Dan pada aku ini juga nak menunjukkan satu pembaharuan. Aku umur bawah 25 tahun untuk pengetahuan Airil Dauda. Muda lagi? Muda lagi. Jauh. Banyak term. Ada banyak term. Sepatutnya banyak term lah kan. Tetapi apa yang aku cuba tonjolkan di dalam Bersatu ini, terutamanya kepada anak-anak muda di luar sana, bahawa ini adalah platform yang amat-amat bagus dan terbaik untuk mereka-mereka yang nak memulakan perjalanan ataupun karier dalam politik. Dan aku juga nak menunjukkan bahawa penerimaan Parti Pribumi Bersatu kepada anak muda. Jadi dalam usia yang bawah 25 tahun ini, aku pasti perjalanan itu sukar. Ya. Sebabnya ialah orang akan beranggapan macam Airil tadi, banyak penggal lagi ni. Kan? Dia akan timbul persoalan-persoalan yang nakal, bukanlah jahat. Dia persoalan-persoalan nakal. Airil ni banyak lagi penggal dan apa, bagilah abang-abang, bagilah orang lelu kan. Itu masalah Pada aku dia tak ada istilah itu di dalam politik. Betul. Selalu kita dengar orang menggunakan perkataan pemimpin masa hadapan. Aku tak setuju. Dalam era milenium sekarang ni, kan, kita dipanggil pemimpin masa kini. Sebab hari ini undi pun dah umur 18 tahun. Bila mana kau bila nak pemilihan apa semua, kenalah bagi abang-abang, kenalah. Bukan kita tak hormat. Saya sangat menghormati abang-abang saya. Tapi dalam masa yang sama, saya fikir kalau bukan sekarang, bila lagi? Kalau you perform, it's okay, then you contest lah kan. Itulah, saya tak adalah kata yang saya ni orang kata terlalu perform sangat ke apa ke. Tapi yang mana mungkin mengenali saya, tahu saya apa usaha yang saya buat. Tak perlulah kita nak nyatakan apa usaha yang kita dah buat sepanjang tempoh ni, biar orang yang menilai. Kan, tak kisahlah dia ni baru ke lama ke. Apa yang penting adalah pada pandangan saya, bila mana kita dah mula mendaftarkan diri dan juga menandatangani borang keahlian sebagai ahli bersatu ini, dia tak ada istilah orang baru ataupun orang lama. Dia bermakna adalah hari ini aku masuk bersatu, maka aku adalah ahli bersatu. Tak kisahlah dia bermula daripada tahun 2016 ke, 2017 ke, 18 ke, 19 ke, 20, 21, 22. Bila mana dia dah diterima keahlian dia sebagai ahli bersatu, maka dia adalah ahli bersatu. Kenapa perlu ada satu sikap ini adalah pasukan ataupun sorry nak cakap Armada Ori. Habis kami ni apa? Ciplak. Tulen bang. Apa ni? Kita rompak. Ada timbul benda tu. Saya tak berniatlah untuk nak nyatakan siapa yang mainkan persepsi ini dan sebagainya. Tetapi pada saya dalam pemilihan kali ini, kita perlu lebih matang. Parti ini bawah usia 10 tahun. Kita ni masih orang kata, kalau hari ni pun baru mungkin masuk sekolah rendah ibaratnya. Kalau kita umur kita ni kan. Jadi kalau tanya dengan saya, pembawakan politik sebegini, dia tidak bagus untuk parti. Dia dah mula dah sikit kan. Betul lah. Tapi kalau tanya aku Ril, kan, tu sebab aku suka buat podcast macam ni tau. Sebab sebenarnya
Betul. Aku pun cerita tadi, kita ni kadang-kadang dulu orang tanya, okay, kalau dia ni tak ada, siapa sambung? Oh, aku duk fikir ada ke? Sebab kenapa benda tu jadi apabila kita tak di-expose-kan bahawa sebenarnya pada parti kita ni banyak pemimpin, banyak potensi pelapis. Macam ni aku jumpa dia, kalau dengar cakap dia, ni potensi pemimpin di masa akan datang. Dengan usia muda. Betul. Ya, kita, aku senang kalau tak layak kata, adjust lagi lah Rel. Lulus lah, lulus. Ni kira orang berkata lulus. Tapi Rel, nak tanya, apa kau punya expectation dalam pemilihan kali ni? Expectation aku adalah aku telah mengalami 2 pemilihan. Okay. Iaitu tahun 2020 dan juga tahun ini 2020. Sebelum ni kontes juga? Sebelum ni tak. Oh, sebelum, tak. Awal, sebelum baru, ni baru, kita baru. sebagai observer, pemerhati. Okay. Kan? Tu bijak namanya. Jadi tahun ni bila kita dah tengok gaya tu kan, boleh kot. Okay. Kita try lah kan. Try to die lah orang kata. Jadilah tak jadi sudah. Tapi expectation aku pada pemilihan kali ini adalah lebih matang. More matured. Sebabnya kita nak menunjukkan kepada orang di luar sana, terutamanya anak muda dan parti-parti lawan, bahawa Bersatu hari ini adalah parti yang memang quality. It's not the quantity. Dia ada quality. Terutamanya bila mana dalam fasa pemilihan. Hari ni aku seronok bila mana ramai orang menawarkan diri. Tak kisahlah daripada segi jawatan pengurusi tetap ke, timbalan pengurusi tetap ke, ketua Armada Nasional ke, naik ketua Armada Nasional maupun ahli jawatankuasa ataupun Esko Armada Nasional. Aku rasa seronok sebab menunjukkan hari ini Armada Bersatu Malaysia tidak ketandusan pemimpin macam Uda cakap tadi. Betul. Kita tak pernah menghalang siapa pun nak bertanding lah, tetapi biarlah membawa sentimen kempen yang sihat. Janganlah orang kata membawa satu persepsi yang buruk. Jangan membawa satu isu yang seolah-olah cuba untuk menunjukkan aku dah buat semua benda ni. Kan? Korang tak ada buat apa pun. No. Yang itu biar ahli yang menilai. Tak ikhlas lah jawabnya tu. Dia bukanlah tak ikhlas. Dia pada aku bila mana situasi sekarang ni dia akan mula fasa klaim mengelim. Suka ungkit-mengungkit lah ni. Ungkit kan. Akulah buat ini, akulah buat itu. Pada aku sebenarnya itu memang tanggungjawab kita sebagai ahli parti. Yalah. Tanggungjawab kita sebagai ahli parti adalah memastikan parti ini terus relevan, kekal relevan, dan pastinya setiap apa yang kau buat tu kalau niat kau kerana Allah Taala. Betul. Kalau niat kau kerana Allah Taala, pahala ganjaran dia insya-Allah. Kira dia macam selepas beliau-beliau lah dia. Selepas beliau-beliau mungkin dia nak macam tu. Selepas beliau-beliau mungkin macam tu lah kan. Aku jadi mula. Apa kau cakap ni? Okey. Aku yang cakap lepas dia cakap dia waktu-waktu macam ni faham dia. Okay. Aku faham. Sebab aku setuju. Cuba aku nak patah balik sikit. Sikit. Sebab dia kata Armada original dengan aku nak tanya ni. Kenapa wujud stigma macam ni, dan adakah kau setuju dengan pandangan kalau tanya aku tak setuju. Aku ni kalau dia kata original, aku Armada original lah. Tapi aku never claim about that. Sebab sendiri aku di bahagian aku pun memang ada pertembungan, dan tapi aku open. Kita kacukkan yang lama yang baru digabungkan sekali supaya boleh. Sebab dia, kalau kita tengok episod 2 Afiq kata kalau kau tanya bilakah tarikh penyertaan, satu kolom je. Yang banyak kolom tu jasa ke apa yang kau buat tu, background. Yang tarikh tu satu je. Mungkin lepas ni kau boleh buat kot Armada Purba. Kau boleh ketuai lah Armada Purba. Kalau aku ketuai, tapi kau ada jawatan mantan. Armada original, Armada ori dengan tak ori, Armada Purba. Ambil dia. Tak, tapi kalau Purba tu kena join. Aku kena join. Cuba bagi komen sikit pasal tu. So dia macam ni Uda. Macam Uda cakap tadi, kalau nak dinyatakan tentang seniority, Uda adalah paling senior di dalam Armada. Betul? Uda zaman Sadiq. Betul dah. Uda zaman Sadiq. Ariel pun sama. Ariel bawah sikit. Bawah. Junior lah, kira junior lah kan. Tapi aku super junior lah kan. Tak ada pun. Tak ada istilah tu pun. Tapi itulah maknanya kau setujulah dengan apa yang aku cuba sampaikan. Dia tak ada istilah pun. Kau daftar tahun 2016 ke, 2017 ke, 18, 19, 20, 21 ke, setelah mana kau dah diterima masuk sebagai ahli parti Pribumi Bersatu Malaysia. Tak, aku cakap kalau kata ada senior dan ada orang baru, ahli lama. Sebelum ni, ketua nasional pun selepas aku jadi ahli baru dia jadi ahli. Maknanya mana yang senior, mana yang juniornya? Itu yang aku cuba sampaikan. Itu aku cuba sampaikan. Kalau anda kata naratif ini yang dibawa, terutama dalam pemilihan, kan?
bukan nak boleh Memang boleh. meluah. Cakap je. Jangan takut. Tapi ini adalah platform untuk aku sampaikan juga sebenarnya. Aku ni adalah adik paling bongsu sekali aku rasa dalam pemilihan kali ni. Banyak kali aku dengar ni. Kan? Lepas tu Dengar macam tahu je kan. Tak, tapi apa yang aku cuba sampaikan adalah aku adalah orang yang selain daripada bertanding dalam pemilihan kali ni, aku juga memati gelagat abang-abang aku ni. Gaya macam kita ni kena ingat satu perkara. Kita ni bertanding dalam keluarga kita sendiri. Janganlah umpama bawa sentimen yang hari ni kau nak bertanding, esok macam kau tak nak pakai dia ni lagi dah. Kita kecil je, Ariel, udah. Sorry to say, kita kena akui. Armada Bersatu tu utamanya, kita ni kecil je, circle kita ni kecil. Tapi kalau anda kata dengan circle yang kecil ini pun kita cuba nak memporak peranda kan, apa yang tinggal armada hari ni? Ya. Kan? Hari ni contoh mungkin ada kurang ataupun 80, kurang daripada 80 bahagian. Contoh setahu aku yang ada. Habis selepas pemilihan ni tinggal berapa? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kan? Sedih macam tu. Tapi aku rasa sekarang ni semua dah ada. Sebab semua dah ada. Dah ada. Dipermudahkan benda tu kan. So, yalah dalam keadaan circle yang kecil hari ni. Ya. Kau cuba untuk orang kata nak bawa sentimen, ini armada ori, yang ini armada cetak rompak, yang tu armada Armada Purba. Armada Purba. Udah boleh lah Armada Purba. Mungkin nanti dia akan tumbuhkan squad Armada Purba. Tak apa, aku okey Purba tak Purba kan. Tapi kita dah pergi bahagian lain sikit. Iyalah. Tapi apa yang aku nak cakap adalah hari ni cuba hentikan. Kita ni nak memastikan Armada Bersatu ini dipandang orang sebagai satu parti yang matang. Kan? Dan Aaron, okey. Seandainya kau menang pemilihan untuk Exco kali ni, apakah yang akan kau bawa, yang kau nak bawa dalam Armada ni? Bila kau dah dipilih, semestinya apa sebenarnya lu tuju dan direction kau ni? Semestinya kalau anda kata aku dipilih sebagai ahli jawatan kuasa Armada ini adalah aku lebih memikirkan dari sudut perkadiran dan juga pendidikan. Aku adalah orang GPMS. Ini pengalaman aku di dalam NGO. GPMS ini kalau Ariel pun kalau di pure GPMS betul, dia tahu GPMS ada satu program yang wajib, iaitu kita akan adakan perkadiran ahli. Betul. Yang ini aku pernah join dulu kita punya perkadiran waktu dekat kat mana lah agak bukan Glenmary. Yang mana apa kaedah ataupun modul yang dibawa sewaktu perkadiran di Glenmary tu menyerupai perkadiran GPMS. Okey. Jadi maksud kau Bersatu punya perkadiran? Bersatu punya perkadiran. Okay. Bersatu punya perkadiran tu lah kan. Jadi pada aku bila mana sebagai ahli GPMS yang nampak kemenjadian perkadiran ini, dia memberikan satu sentimen yang kuat tau kepada ahli itu. Mungkin sebelum ni kalau masuk dia agak macam goyah sikit apa benda GPMS ni sebagai contohnya kan. Tapi bila dah dikadirkan, dah dibagi tahu tentang 4 sedar dan sebagainya ni, dah ditanam ni ibaratnya macam kita kursus BTN lah lebih kurang kan. InsyaAllah dia takkan goyah, dia takkan lari. Dia akan setia dan juga dia akan cuba untuk memperbaharui dan juga untuk mencari seramai mana ahli-ahli baru untuk menyertai. Dan itu yang aku nampak. Ini pengalaman aku dalam NGO dan mungkin boleh diterjemahkan di dalam Armada atau maksudnya kalau kau jadi Exco, kau willing take that responsible lah untuk bawa benda ni. InsyaAllah. Kalau anda kata aku dipilih dan juga diberikan orang kata yalah tanggungjawab itu, kita akan laksanakan sebaik mungkin. Dan sebegitu juga dulu kita yalah aku sebab brother kita YB Ashraf Mustaqim kan. YB Ashraf Mustaqim ni lah antara orang yang memang betul-betul dia doktrin aku habis ni. Aku rasa korang pun sama. Dia pun suka buat perkadiran. Dia pun memang master of perkadiran. Sebab pada aku perkara ni sebagai contoh dulu zaman Sadiq dia buat Nahoda. Betul. Zaman Sadiq ada Nahoda dan zaman WAF kita ada Aksara. So pada aku benda ni boleh diteruskan. Boleh terus, cuma mungkin tambah baik model kan dari segi cara pelaksanaan, tempat dan sebagainya. Supaya kalau boleh kita nak ahli-ahli yang ada di dalam satu ini biarlah semua berkualiti. Bukanlah kuantiti semata. Bukanlah kita kata kita tak nak ahli yang ramai, tetapi kalau ahli yang ramai pun sebagai contoh hari ini pun nak datang mesyuarat pun malaslah contoh.
Contoh kan, dia tidak ada semangat Dia tak ada roh perjuangan. Tak ada roh perjuangan tu tak ada. Dia tak macam Uda. Seperti buih-buih di tepi pantai. Tak, pada aku dia tak macam Uda kan. Uda sampai sekarang walaupun dah jadi orang kata dah umur Dinosaur dah habis, dah dinosaur, tapi still orang kata nak serve to the party. Dinosaur tu mahal. itu Dinosaur tu mahal. Dia kalau kau tengok nanti podcast kita yang macam Syafiq cakap lah. Kan, sebab perjuangan kenapa kita stay. Ada sebab, dan itu yang kita boleh sumbang sebagai seorang orang Melayu yang ada. Kalau tanya aku, inilah sumbangan yang aku boleh buat. Aku berjuang untuk ni. Cuma kita sebelum kita habiskan ni, kita akan pergi satu sesi yang akhir, iaitu jom luar. Ini Irene, kau boleh luah apa yang kau nak. You have a time, tapi tak lama. Kau boleh luahkan. Mungkin kau nak minta orang undi kau ke apa. Ini masa yang aku kau macam kau dah luah sikit tadi tu. Tadi itu ada tuju kau yang kau nak bawa dalam parti. Tapi ini yang kau nak luah. Kalau kau ada rasa marah ke dengan yang bawa-bawa tagline yang tak sepatutnya ni, kau boleh cakap. Ini ruang yang kita mampu bantu untuk diberi kepada mana-mana yang ni. Silakan dia. Jangan lama, 2 minutes. 2 minutes je. Okay. Dia bukanlah aku, kalau macam Uda kata tadi, bukanlah soal marah ke apa ke. Cuma aku agak kecewa. Sebab dalam pemilihan kali ini, dan ini merupakan pemilihan kedua. Dan sebenarnya kalau dalam kehidupan aku ni, pemilihan parti ini, kalau ikut daripada zaman parti terdahulu, ini dah mungkin ketiga. Beza itu banyak. Pada aku, kita ini perlu muhasabah diri kita yang pertama. Jangan terlalu untuk melihat kesalahan diri orang lain. Dan ini adalah peringatan untuk diri aku sendiri. Sebabnya aku sentiasa bila mana melihat, bila orang buat itu, buat ini dan sebagainya, aku akan tanya daripada diri aku dulu. Adakah benda ni aku dah buat juga? Kalau aku buat, maknanya aku tak boleh nak marah dia orang sangat. Sebab aku pernah buat. Tapi pada aku, yang kali ini sebagai nasihat seorang adik, cukup-cukuplah membawa satu retorik yang tidak begitu baik pun untuk parti sebenarnya kan. Tak ada menambahkan apa-apa pun. Udah-udah lah. Udah-udah lah. Erak kan cukup-cukup udah-udah lah. Udah-udah lah. Kita bawa, kita nak apa orang kata, pemilihan ni biarlah kita beri orang kata sepenuhnya kepada perwakilan. Tak payah nak nyusun-nyusun. Nyusun. Lama tak dengar. Kan? Tapi pada aku itulah kan. Janganlah terlalu nak apa orang kata, terlalu yalah havoc sangat dan sebagainya. Just relax. Jangan terlalu become warlord lah. Nak jadi bercatur. Warlord yang ni pun satu juga pada aku. Kita kena elak kan warlord di dalam Parti Bersatu ni. Kalau sorry to say lah kan, Uda mungkin dia lebih lama pengalaman politik dengan aku. Sebelum parti yang sebelum ini pun warlord lah. Warlord lah kan. Basar warlord memang kan. Yang ini kalau boleh kita nak ubah. Warlord ni kena hentikan. Kalau tak dihentikan, besok susah kita besok nak bertanding yang akan datang. Betul. Kira itu sedikit sebanyak apa yang dia cakap lah. So macam mana kesimpulan yang kau boleh buat ini? Dia macam ni. Aku suka dengar udah kesimpulan dia betul. Dia macam ni. Bersatu ni, dia bercerita tentang kebersamaan kita. Dia bukan isu warlord ke apa. Ni cerita kebersamaan. Kenapa kita cerita kebersamaan? Sebab ketika dia tubuhnya bersatu ni, dihimpunkan orang untuk menjatuhkan kerajaan lama. Dia tak percaya untuk panggil kau buat apa. Dia panggil semua orang untuk bersama-sama. Jadi sebenarnya bersatu ni, isu dia kebersamaan. Itu yang kadang-kadang ada yang ketua bahagian yang faham konsep ni, dia akan panggil AJK bahagian bincang. Kadang panggil ketua bincang, macam mana nak buat ni. Dia tak buat urusan stand alone. Dia panggil bincang sebab dia kata nak meraihkan pendapat. Dan dalam satu ni Isef, sebenarnya yang menjadi pengikat kekuatan kita adalah hubungan, persaudaraan. Betul. Relationship yang kita ada, brotherhood. Itu sebab kita jadi kuat. Dan aku percaya insya-Allah pemilihan ni adalah satu benda yang biasa dan dia seasonal lah. Habis ni dia akan back to the normal. Jadi kepada semua penonton-penonton Teknokrat TV, saya punya FM dah marah tunjuk angkat-angkat ni. Jangan lupa like, share and subscribe. Betul. Kita punya Teknokrat TV untuk Transparency Teknokrat Podcast. Betul. Saya sangat berharap kalau boleh kita sharekan semua pada kawan-kawan. Tengok sebab, dan kalau boleh video ni saya minta sangat sharekan sampai ke peringkat tertinggi. Betul. Supaya dia faham sebenarnya apa yang dibawa ni akan umbi rasa. Ni anak muda ni bukan tak nak cakap dalam ruang yang betul. Ni ruang yang betul lah pada aku. Sebab proses kita di dalam membawa usul ada proses tapisan. Jadi bukan semua usul boleh bawa.
Usul yang nak sedap didengar je biasa dibawa di mana-mana parti pun. Jadi ini antara yang benda kita bawa dan kita mohon maaf. Seandainya kata-kata ini agak menyinggung, tapi satu yang betul biasanya pahit untuk ditelan. Betul. Jadi saya kalau tanya, jangan kata tak sayang parti. Kerana sayang parti tu kita buat macam ni. Betul. InsyaAllah saya doakan saudara Airil berjaya di dalam pemilihan akan datang. Dan saya tahu dia adalah salah seorang potensi besar macam Syafiq juga. Yang bersemangat Pemata tinggi. yang ada harga, pemata yang mempunyai nilai. Kalau kita pemilihan tak tahu menggunakan ni, kita tak pandai. Betul. Jadilah orang bijak di dalam memilih. Kerana itu yang boleh membantu kita masa hadapan. Semangat InsyaAllah yang kita besar. jumpa lagi dalam episod yang akan datang. Saya Uda Saya Aril. dalam Transparency Teknokrat. Assalamualaikum. Bye. Bye.